Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada pelajar-pelajar tingkatan 4 semua. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik, iaitu daripada unit 6, kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama adalah latihan dumbbell ataupun senaman kettlebell. Jika anda tidak mempunyai kettlebell, anda boleh menggunakan dumbbell. Kita akan belajar senaman flexibility dan juga latihan untuk bola segar ataupun medicine ball. Dalam topik kali ini kita akan belajar iaitu kecergasan fizikal kita, iaitu daripada segi capacity aerobik dengan menggunakan latihan fartlek. Latihan fartlek dilakukan dengan perubahan speed play ataupun perubahan kepada kelajuan mengikut jarak yang anda perlukan. Seperti contoh, pada 200 meter yang pertama anda melakukan jogging, pada 30 meter yang kedua anda melakukan aktiviti melompat, pada 70 meter yang seterusnya anda melakukan larian pecut, dan pada 50 meter selepas larian pecut anda melakukan striding, dan pada 50 meter terakhir anda melakukan berjalan pantas. Jadi ini dah dikatakan dengan latihan fartlek, iaitu speed play, perubahan kepada kelajuan mengikut jarak yang anda tentukan untuk kapasiti aerobik. Seterusnya kita akan belajar apa yang dikatakan dengan senaman Tabata. Tabata diperkenalkan oleh Dr. Tabata Izumi, iaitu daripada Jepun, daripada National Institute of Sport and Fitness di Tokyo. Dan juga senaman Tabata ini adalah merupakan senaman HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training, dan juga Sprint Interval Training, SIT. Semua latihan ini menggunakan masa yang pendek, iaitu selama 30 minit, tetapi menggunakan intensiti yang tinggi. Okey, baiklah. Aktiviti yang kita akan lakukan hari ini adalah senaman Tabata mengikut set yang diperlukan. Contohnya, cikgu berikan untuk satu senaman 10 hingga 20 repetition sebanyak 4 set. Baiklah, senaman pertama yang kita akan lakukan adalah push up. Tegakkan lengan, mata kepala pada ke bawah, luruskan bahagian badan. Pinggul tidak begitu tinggi, luruskan pinggul, mata bahagian ke bawah dan turun. Okey, yang kedua adalah body weight squat. Pastikan anda buka kaki seluas bahu, tangan di hadapan, pinggul bergerak ke belakang, lock bahagian lower back, turun lutut ke hadapan. Pastikan lutut tidak melebihi tumit kaki. Pastikan lutut tidak melebihi tumit kaki. Lock bahagian belakang. Okey, seterusnya adalah jumping jack. Buka kaki, tangan serentak ke atas, turun serentak ke bawah ke bahagian sisi. Dan diulang sebanyak 10 ke 20 kali. Seterusnya aktiviti D adalah mountain climbers. Seperti push up keadaan, luruskan kaki belakang dan lutut bawa ke hadapan. Seterusnya adalah latihan yang terakhir, iaitu burpee. Berdiri tegak, turun ke bawah, tolak kaki ke belakang, angkat kaki, lompat ke atas.
Baiklah, untuk senaman yang cikgu tunjuk tadi, kamu boleh memvariasikan senaman ini mengikut keadaan dan keupayaan fizikal kamu. Contohnya seperti jumping jack. Jumping jack ini merupakan senaman untuk daya tahan kardiovaskular. Seperti contoh push up. Push up merupakan daya tahan otot, lebih kepada otot chest, bicep, deltoid. Seperti latihan burpee tadi, dia lebih kepada daya tahan kekuatan juga. Dan untuk mountain climbers, lebih kepada abs workout di bahagian muscle, di bahagian abdominal. Jadi senaman-senaman ini anda boleh olah mengikut kesesuaian anda. Berapa repetition, berapa minit yang anda perlukan. Seperti contoh, anda melakukan 3 set dengan 10 repetition ataupun 20 repetition 3 set, bergantung kepada keupayaan anda. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan cara-cara regangan melibatkan flexibility. Regangan dilakukan apabila kadar nadi kita sudah meningkat naik. Regangan dilakukan sebelum aktiviti latihan bebanan dilakukan. Contoh latihan senaman regangan flexibility yang pertama adalah letakkan tangan di pinggang atau di belakang. Rollkan leher anda sebanyak 8 kali, tukar arah. Itu yang pertama, otot leher dan belakang. Yang kedua adalah shoulder stress. Bengkokkan siku kanan, tangan kiri pegang dan tarik kira 8 kali, dan juga anda boleh melakukan semasa duduk ataupun berdiri. Ini adalah side reach. Angkat tangan kanan, tangan kiri di pinggang, bengkokkan badan ke kiri sebanyak 8 saat. Ulang langkah sama di arah yang berbeza. Seterusnya stretch di bahagian quadricep. Quadricep adalah otot di bahagian peha. Bengkokkan lutut, imbang badan. Pastikan otot quadricep rasa untuk stretch. Buka kaki, ulang. Terusnya adalah cross tight hug. Kaki kanan bengkokkan ke peha sebelah kiri. Peluk peha belah kanan anda dan tarik ke belakang. Ini dipanggil cross tight hug. Sebanyak 8 saat. Ulang sama. Senaman ini melibatkan otot di bahagian pinggul ataupun gluteus maximus dan sedikit hamstring. Seterusnya adalah indifferent frog. Indifferent frog dilakukan dengan duduk seperti duduk bersila. Ini melibatkan otot di bahagian groin. Di bahagian groin. Tolak di bahagian kaki, peha ke bawah. Tegakkan sikit badan. Dan tahan sehingga 8 saat. Okey, seterusnya kita akan lakukan senaman daya tahan otot. Menggunakan bola segar. Yang pertama adalah latihan sumo squat. Sumo squat, kaki dibuka seluas bahu. Pegang bola ke atas. Bengkokkan lutut, turun ke bawah. Ulang. Senaman ini adalah daya tahan otot gluteus maximus, quadricep dan sikit hamstring, dan di bahagian lower body. Untuk semua squat yang lebih intensity tinggi, anda boleh pegang bola ke bawah dan lompat.
Seterusnya adalah jack press. Seperti semua squat, dalam keadaan yang sama, tapi lebih mudah. Senaman ini juga melibatkan otot di bahagian lower body. Untuk brace core squat, sama juga seperti semua squat dan juga jack press, senaman ini juga melibatkan otot di bawah bahagian lower body. Tangan lurus ke hadapan, sedikit di bahagian bahu sebab kita menggunakan bola segar. Seterusnya adalah Russian twist. Bengkokkan lutut, tegakkan badan, condong sedikit badan ke belakang, lock bahagian pinggang, pegang bola segar dan tolak ke kiri dan ke kanan. Senaman ini melibatkan otot di bahagian abdominal, iaitu abs workout. Ini adalah lying chest press yang mengakibatkan otot di bahagian pectoralis major atau bahagian chest. Cara lakuan dia adalah lututkan bengkok, baring bola ke atas. Okay, baik, seterusnya adalah overhead lunges. Melibatkan otot di bahagian bawah badan, tangan di atas kepala dan lakukan lunges. Seterusnya adalah apa yang dipanggil hollow. Hollow adalah melibatkan bahagian deltoid dan juga sedikit tricep dan juga bahagian dada dan belakang. Pegang bola kiri atas, tukar arah. Anda akan rasa kesannya di bahagian deltoid. Senaman-senaman ini anda boleh lakukan di rumah mengikut apa yang cikgu sebut tadi sebagai FITT, Frequency, Intensity, Time dan Type. Okay, baik, itulah dia sedikit sebanyak apa yang dikatakan dengan senaman capacity aerobik. Pastikan sebelum anda melakukan senaman, anda melakukan regangan terlebih dahulu. Regangan adalah seperti kelenturan. Sebelum anda melakukan regangan, pastikan anda melakukan pemanasan badan. Pemanasan badan perlu untuk setiap aktiviti senaman yang kita akan lakukan. Perlu ada aktiviti warm up untuk menaikkan kadar nadi, dan seterusnya melakukan regangan, dan seterusnya barulah kita akan melakukan senaman kapasiti aerobik yang kita akan lakukan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di topik yang akan datang, pastikan kekal sihat, kekal aktif, duduk di rumah, dan kita mesti menang.